Dah ada tu dia tak nampak, dia sibuk benda yang tak ada. Jadi apa yang tuan, jadi orang tak bersyukur. Orang tamak ni dia tak kerti syukur. Dia takkan kerti syukur pasal dia hanya memandang benda yang tak ada. Saya itu dengan rumah saya, lepas masa saya pergi semayang kat surau saya tu, kat surau saya tu saya jadi imam Zuhur dengan Asar. Masa saya keluar dari rumah saya tu, ada satu orang perempuan pakai purdah, bawa anak dua orang kecil. Tapi saya tengok anak dia bukan orang Melayu. Saya tahu perempuan kita pakai purdah orang Melayu lah. Tapi tengok rumah saya kata, siapa tu bang? Entahlah, tak kenal lah. Orang sini katnya. Bukan orang sini katnya. Itulah. Saya pun pergi semayang. Dah habis semayang, saya pun keluar rumah. Saya ajak, jom isi minyak dah merah tu. Saya tu naik kereta sampai kat tepi jalan, tengok budak pakai purdah tu yang bawa anak dia pakai stroller. Satu lagi anak dia bayi saya 3-4 tahun, bawa dia main tepi jalan. Kita pun kata rumah awak lah sekali. Pergi naik, kata rupanya dia orang Rohingya, orang Myanmar yang Rohingya. Saya tanya, adik duduk mana? Saya duduk depan sekolah dekat Lobak. Jauh tu, kata, daripada Sikamat dekat Taman Pulau Impian tu. Buat apa je ni? Saya pergi bayar sewa pakcik, kata. sewa rumah. Oh, tuan rumah tak datang sewa, kata. Tak, kita kena hantar kat rumah dia kat mana? Rumah dia Taman Jujur. Masya Allah, rumah saya daripada Lobak tuan nak pergi Taman Jujur ikut jalan Temiang. Saya ingat 3-4 kilo dia datang. Orang dia okey lah, anak-anak dia tanya dia, suami kerja mana? Suami sudah kena tangkap. Tak ada, orang Rohingya mana ada dah kena tangkap. Habis siapa jaga anak? Tak adalah, saya jaga anak. Habis tu kerja apa? Saya kerja minta sedekah pakcik. Bayang tak sedih kan. Rumah saya, orang tu berderai air mata nangis. Bang, alhamdulillah bang, syukur ya Allah bang, dapat hidup, rumah tempat tinggal. Itu Nabi kata betul. Berdampinglah dengan orang miskin, nanti hati kamu akan lembut. Melihat mereka, Allahu Akbar, duduk orang susah tuan, duduk orang susah, tengok macam mana kehidupan ni, baru kita tahu nikmat Allah beri pada kita. Jadi kalau kita memahami kenikmatan itu, akhirnya kita akan mensyukuri. Sebab kita melihat apa yang Allah dah bagi itu cukup baiklah. Allah mungkin tak bagi kita sedap, tapi Allah bagi kita kenyang. Allah mungkin tak bagi kita rumah yang besar, tapi Allah bagi tempat tidur yang selesa. Allah mungkin tak bagi gaji yang banyak, tapi Allah bagi makanan yang cukup. Betul kan? Ada kawan saya seorang duduk kat Ambangan, gaji dia sebulan 500 kan, tapi makan sedap semua. Datang dia duduk kat Masjid Ambangan tu, Ajoy sampai kenal lah dulu kan. Duduk batang dia panah dengan lauk semua. Malam tadi makan, orang beli bawa rendang, bawa apa, gaji 500, siap masjid, apalah gaji sangat. Khidmat kan, orang tu pun sagu hati, tapi makan sedap-sedap. Kita bawa, andal ni bang, makannya ni, andal. Rezeki Allah bagi kan. Sebab rezeki ni ialah, Imam Fakhr Razi rahimahullah mengatakan, rezeki ni apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai je. Lebih dari itu bukan. Nanti kamu mati, itu semua jadi waris. Hatta pakaian yang kita pakai ni bukan ditanggalkan. Pakaian yang kita pakai ni pun dipaksa tanggalkan. Orang kan cepat-cepatlah keluar rumah. Dah tak ada apa dah. Dah tak ada harga dah. Pergi mana kedai pun tak nak beli lah kita kan. Tak nak ambil kerja lah tuan. Pada masa tu barulah tahu diri kita macam mana. Inilah kemiskinan jiwa. Kemiskinan jiwa ni tengok benda yang tak ada je, sibuk dengan benda tak ada. Benda yang ada tak nak tengok. Harta tidak pernah menyelesaikan rasa cukup. Harta tidak pernah menyelesaikan rasa tidak cukup dalam dirinya, kerana rasa cukuplah sebenarnya yang tidak cukup dalam dirinya. Dia tak pernah rasa cukup. Orang cukup itu orang yang qanaah. Orang yang qanaah, dia rasa apa yang dia dapat pada hari ini sudah mencukupi. Kalau dia dapat lebih, itu hanya kurniaan yang Allah daripada Allah. Dia hanya minta rezeki yang diberkati, anak yang soleh, umur yang digunakan untuk khidmat, untuk ibadah, bukan untuk tujuan bermegah-megah, bukan tujuan untuk mencipta nama dan dipandang tinggi. Kadang-kadang kita membuat satu amalan tu bukan untuk kerana amalan tadi,
tapi kerana hendak dipandang orang, mencari perhatian orang. Macam orang buat collection sebagainya kan, sebenarnya bukan dia nak apa, dia tarik orang perhatian kat dia je. Besok orang tak pandang dia pun dia boring juga. Akhirnya dia nak mencari, bukan dia nak mencari diri dia, tapi nak mencari orang melihat dia. Dia akan datang ujub, sum'ah. Orang nakkan dia memandang pada diri dia tadi, sehingga dia lupa yang patut dipandang tu ialah Allah, bukan pandang orang. Pasal orang kan berubah-ubah, dan bukan semua orang suka kita, bukan semua yang akan terpana dengan kita. Ada juga orang yang tak suka pada kita, dan bila orang tak suka pada kita, kita pun akan mengaum juga. Sepatutnya kita melihat pada Allah, menjadikan usaha buat kita, ibadah kita, hubungan kita sama Islam itu untuk dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh orang lain. Sebab orang lain pasti akan tinggalkan kita. Contoh hari nanti, kalau orang lain tinggal kita, kalau orang lain tak tinggalkan kita, kita akan tinggalkan dia. Begitu. Jadi carilah Allah, yang mana Allah tak akan tinggalkan kita. kita pun tak akan tinggalkan Allah, kerana kekal selama-lamanya Allah dalam kita, dalam ilmu Allah. Jadi carilah Allah. Itu lebih penting. Orang memandang kepada tiada, maka selamanya lah tiada. Orang tak pernah rasa cukup. Lepas tu kadang-kadang Nabi kata apa, satu orang isteri dia kata pada suami dia, dia bergaduh, sejak aku kahwin aku tak pernah lihat kebaikan yang kau buat pada aku. Nabi kata apa, sejak pada itu segala amal kebaikannya Allah akan tolak. Sebab dia marah. Betul, dia marah tu satu sifat kemanusiaan, ghadab. Ghadab ni memang sifat manusia, kadang-kadang ada marah, tapi marah tu diletakkan di wazan mana. Jangan benda yang kecil pun nak marah. Jadi akhirnya kita tak tahu apa yang kita marah sebenarnya. Kita tak tahu apa yang kita marah. Sebab apa benda aku marah tadi ya? Dia boleh. Tapi kalau kita tengok orang buat maksiat, kita rasa marah, tak senang hati, itu benda yang betul. Tapi benda yang kecil, kadang-kadang bini pun kata, saya tak pernah tengok pun abang buat baik. Padahal selamanya yang bagi cari rezeki lelaki dia, yang bagi makan, yang bagi cari tunaikan segala kehendak dia tu suami dia. Tapi bila sebab gaduh benda kecil, saya tak pernah tengok kebaikan abang, mana dia tak syukur pada suami dia. Akhirnya Nabi kata Allah akan tolak segala amal perbuatan dia yang baik-baik. Zero kan. Ini nikmat tak, itu baru nikmat tak syukur dengan manusia, belum tak syukur dengan Allah. Lepas tu kena ada sifat syukur. Sifat syukur inilah tanda orang kaya hatinya. Benarlah tiada yang dapat mencukupkan melainkan tanah. Mutakasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahlah telah melalaikan kamu. Kena cari harta tadi. Bermegah-megah kan tujuan untuk mencari perhatian orang. Sampai kamu masuk ke dalam kubur, sehinggalah kamu dihantar ke kubur. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu dihantar kepada kekuburan. Pada masa tu tak ada harta kan? Orang pun tak pandang kau dah. Nama je lah tinggal, tapi tak ada apa dah. Tamak melalaikan manusia daripada hakikat dirinya. Dia semakin membesarkan kediamannya sebesar istana, namun akhirnya dia akan kembali ke buminya, dikebumikan ke dalam tanah bersama ahli kubur yang lain. Ketika itulah baru dia sedar hakikat perjalanan hidup ini. Contoh, satu ahli sufi kata apa? Ketahuilah olehmu akan dirimu yang keluar daripada tempat yang sempit dan masuk ke tempat yang sempit juga. Tuan-tuan, kita keluar daripada perut mak kita sempit kan? Dia keluar rahim pada rahim mak kita, masuk pun dekat tempat yang sempit. Itulah hakikat. Itulah hakikat kita. Satu orang tanya dengan satu wali Allah, dia ada masalah, dia kata masalah muamalat. Dalam kitab Ulul Amrat kata, dia kata kau tak kenal aku siapa, kau kenal tak aku siapa? Maka syekh tu kata, aku kenal kau. Kata, engkau ni dulu air je air mani, tak ada apa-apa. Kemudian Allah bagi kamu rezeki dan sebagainya. Perut yang kamu dalam tu sebenarnya perut dalam tu ada tai je. Kalau Allah zahirkan, siapa pun tak nak dekat dengan kau. Kamu tak ada apa-apa, dan kamu dulu pun orang tak kenal, sekarang baru orang tahu, dan orang kan takkan kenal satu hari nanti. Maka dia pun sedar diri dia, sedang dia bercakap dengan ahli sufi. Itu kadang-kadang Allah sedarkan kita, tuan. Kita baca Yasin malam Jumaat, Allah kata apa dalam Quran, awalam yara anna khalaqna lahum mimma awalam yara insanu anna khalaqna min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin.
Allah kata pada manusia, adakah kamu tidak melihat? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Adakah kamu tidak melihat yang insan itu kami ciptakan daripada air nutfah. Nutfah ni apa? Air yang terpancar. Kalau bahasa air terpancut lah, air yang terpancar, maka kemudian kami jadikan daripada air itu manusia. Kami bagi dia kasih sayang, kami bagi dia rezeki dan sebagainya, kemudian tiba-tiba mereka menjadi penentang kami yang nyata. Malulah sikit tuan-tuan dengan Allah, nak melawan Tuhan, nak sibuk memegah sebagainya, tapi sebenarnya dia memang nak memegah, tapi akhirnya dia cuba melawan Tuhan dengan kemegahan dia, sehingga dia lupa sepatutnya dia bermegah. Dia mencari kemegahan Allah, dia memandang kehebatan Allah, tapi dia suruh orang melihat kemegahan diri. Maka kuburlah jawapannya. Seorang hamba itu berkata, inilah hartaku, sedangkan apa yang ada, apa yang hanya ada baginya adalah hartanya yang hanyalah 3 benda, iaitu yang dia makan lalu binasa, ataupun pakaian kemudian lusuh, dan yang diberikan atau apa yang diberikan di jalan Allah lalu disimpan di akhirat. Maknanya ini kalam Nabi SAW. Nabi kata manusia ni dia harta yang dia dapat itu dia ada 3 perkara. Setengah ulama mengatakan ada 4 jenis harta saja. Satu harta yang mana dia dapat, nanti harta itu akan musnah disebabkan dengan balak dan musibah, maka harta itu kosong. Kedua, harta itu ialah nanti kalau kamu mati, harta itu akan diwarisi, dan pakaian kamu akan jadi lusuh, lagi makanan kamu akan jadi basi, dan tinggallah harta yang mana kalau diberikan taufik oleh Allah, maka harta itu akan jadi bekalan kamu. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan sebuah khutbah yang terakhir sebelum beliau wafat. Setelah beliau memuji Allah, maka beliau berkata, amma ba'du fa inna ma fi aydikum aslaba halikin wa sayatruku hal baquna kama taraka hal madun ala tarawna annakum fi kulli yawmin wa laylatin tushayyi'una 'adiyan aw rahi'an ila Allah 'azza wa jalla wa tad'unahu fi sad'i min al-'ard thumma fi batni sad'i ghairi mumahhad wala muwassad qad ja'ala al-aslab wa faraqa al-ahbab wa uskinu at-turab wa wajaha al-hisab faqiran ila ma qaddama amamah ghaniyan amma taraka ba'dah amma wallahi inni la aqulu lakum hadha wa ma arifu min ahadin minan nas misla ma arifu min nafsi. Amma ba'du, sesungguhnya dalam tangan kalian, yakni apa yang dipunyai oleh kamu ialah tinggalan orang-orang yang telah pun meninggalkan dunia, yakni harta warisan saja. Yang ada pada kita ni harta warisan. Maka orang yang masih hidup ini akan meninggalkannya. Yakni orang yang hidup, maksud dia akan bagi tahu diri dia, yang bagi tahu dia ni ialah untuk bagi tahu dia, kalaulah aku mati nanti, apa akan jadi pada harta tu? Iaitu harta itu akan ditinggalkan sebagaimana orang yang sebelum kamu itu meninggalkan harta. Dulu mak kita meninggal, bapak kita meninggal, tinggalkan harta kan. Kita melihat perkara itu berlaku, kita melihat keliling kita berlaku, dan kita pun dapat harta tu, kemudian kita pula meninggal. Benda yang sama akan berlaku juga. Apa yang kepunyaan kita akan diwariskan oleh anak kita, oleh isteri kita, oleh orang-orang waris kita. Tidaklah kalian melihat bahawasanya kalian pada setiap hari, pagi dan petangnya dalam keadaan mengikuti jenazah yang pergi menghadap Allah dan meletakkan dalam lubang kecil dalam tanah. Di dalam lubang tersebut yang tiada hamparan dan tiada bantal. Dia telah mencabut semuanya lalu ditinggalkan, dan dia telah meninggalkan kekasih-kekasih. Ini isteri-isteri ditinggalkan dalam tanah menghadapi saat perhitungan, fakir pada masa itu tidak mempunyai apa-apa dalam menghadapi apa yang dihadapkannya. Tidak lagi memerlukan apa yang telah Allah tidak lagi memerlukan apa yang telah ditinggalkan setelah itu, yakni dunia. Sesungguhnya demi Allah, saya mengatakan pada kalian perkara ini, sedangkan saya tidaklah mengenali salah seorang pun daripada manusia seperti saya mengenal diri saya. Maksudnya dia nak bagi tu nasihat tu diri dia.
Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni suatu hari orang Rom, orang-orang Rom zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memberi tumpuan untuk pembebasan orang-orang Rom daripada kekafiran. Maka banyak jemaah-jemaah dakwah, perang kan, Sayyidina Abu Bakar dan akhirnya ramai yang masuk Islam. Kemudian di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, banyak pembukaan di sebelah-belah Parsi, di sebelah-sebelah Hind dan sebagainya, dah ramai yang masuk Islam. Dan apabila mereka datang, ada setengah negara yang mereka tidak masuk Islam, yang raja tak masuk Islam. Tapi bila tak masuk Islam, setiap bulan dia kena bayar, atau setiap tahun dia kena datang bayar upeti. Kan upeti kan, kena bayar upeti. Bila mereka ni bayar upeti, mereka datang Madinah, mereka pusing kat Madinah kan, pusing. Tu cek apa kan? Cek apa? Dia cek istana Sayyidina Umar, mana istana Sayyidina Umar ni? Kan setiap raja-raja, setiap khalifah ada istana-istana dia. Dia raja-raja dia, Raja Parsi, Raja Kisra, Raja Kaisar di Rom sebagainya. Mereka ni ada istana-istana besar. Dia sampai dekat Madinah, dia pusing, mana ni kata. Datang tegur satu orang, cari apa ni tuan, kata. Saya cari istana Sayyidina Umar, nak bayar ufti ni. Sayyidina Umar kata, mari ikut saya kan. Pagi tu duduk kat bawah pokok sedang beribadah. Ini orang yang zuhud tuan. Mana pergi tak ada escort orang kan. Orang escort. Sayyidina Umar ni orang jumpa kau balik dah. Tentu tak ada nak tuan ampun tuanku, tak ada. Maksud tu itu tak ada adat pada orang, tak ada adat pada orang Arab. Tapi adat pada kita tu ada, itu tak ada masalah. Nak begitu tak ada protokol orang tu. Padahal khalifah 2/3 dunia buat tapak kaki dia. 2/3 dunia buat tapak kaki dia. Masa Fatah Baitul Maqdis, pada masa pembukaan Baitul Maqdis, semasa mereka nak menyerahkan menyerahkan kunci Baitul Maqdis, pintu Jerusalem tu, masjid Baitul Maqdis, masjid Aqsa tu kan. Mereka sebelum mereka dapat, mereka kata orang Islam ni akan masuk malam, besok pagi akan datang orang Islam masuk, jadi apa nak buat ni kata. Maka dia orang berkata macam inilah, kita musyarat. Orang manusia ni dia hanya dua benda yang akan menyebabkan doa-doa mereka ditolak. Pasal mereka faham bahawa orang Islam pada masa tu mereka ada kekuatan doa. Walaupun bilangan dia kecil, mereka pergi satu negara bawa 1,000, lawan 10,000 wuyuk. Pasal mereka ada Allah, mereka ada doa, mereka ada hubungan yang kuat dengan Allah. Mereka tak ada syak, mereka tidak ada ragu. Ibadah mereka tu ada kualiti. Ibadah mereka tu betul-betul ada tawajuh. Itu yang kekuatan mereka tu, kerohanian mereka yang tinggi. Jadi orang-orang Yahudi kata apa? Kita rosakkan perut mereka dan rosakkan pandangan mata dia. Pandangan mata mereka. Jadi apa nak buat? Dia kata besok pagi kita minta panggil anak-anak dara, perempuan-perempuan jahat ni, bogilkan dia sepanjang jalan nak masuk Baitul Maqdis, supaya orang-orang yang ni, sahabat-sahabat Nabi yang masuk ni, bila pandang orang-orang yang tak tutup aurat ni, maka doa dia tak makbul lah. Nampak tuan? Ini perancangan orang Yahudi. Sampai sekarang itu orang rosak orang Islam. Sekarang cerita porno lah, cerita kat handset pun boleh dapat tuan. Akhirnya orang Islam doa tak ada power, tak ada apa ni, tak ada kekuatan rohani untuk berdoa pada Allah. Kenapa? Melihat maksiat, makan benda yang haram ataupun syubhah. Jadi bila sahabat Nabi masuk di Palestin, mereka melihat dan mengetahui keadaan demikian, maka panglima perang mereka pada masa itu ialah Khalid Al-Walid mengatakan bahawa rendahkanlah pandangan, masuk Palestin, tunduk. Tuan-tuan, para sahabat masuk dalam Palestin, tuan-tuan, dalam keadaan tunduk, menangis pada Allah. Ya Allah, ujian apa yang kau bagi aku ni, Ya Allah? Apa dosa kami, Ya Allah, sehingga kau datang ujian kiri kanan kami begini, Ya Allah? Kami tak sanggup melihat ni, Ya Allah. Sehingga kan mereka menangis. Dalam perjalanan masuk ke Palestin tu, perempuan-perempuan tadi, mereka ambil kain mereka, baju mereka, pergi jumpa padri-padri mereka. Mereka marah padri mereka. Kamu ni orang apa, kata? Kamu ni hantar kami pada siapa?
Orang ni tak ada nafsu lah. Orang ni, dia bukan orang ni, malaikat. Tak ada langsung keinginan pada kami. Kami pula yang malu. Kami pula malu, tergedik-gedik. Dan mereka masuk dalam. Besok pagi Bos Normal letak bergilir-gilir, bawa satu kereta pula, satu unta. Giliran dia, hari ni kau naik, besok aku bawa, besok pula aku naik, kau bawa, besok pula kau naik, aku bawa, sampai masuk Baitul Maqdis. Giliran pada itu dia kena tarik pedati kan, tarik dia punya tu. Yang pembantu duduk atas, saya nombor bawah orang kata. Itu sifat, tak ada langsung dunia, tak ada keinginan dunia. Datang betul-betul maksud agama kerana Allah, kerana Rasul, bukan kerana keinginan dunia. Masuk tu pula nak ambil kunci Baitul Maqdis. Padri-padri kata, kami ni nak ambil kunci Baitul Maqdis ni, orang yang layak untuk menerima ialah baju dia ada 13 tampalan. Itu sampai begitu mereka nak beritahu orang yang ambil ni memang tak ada dunia langsung. 13 tampalan baju baru boleh ambil tuan. Mereka kira baju ada tampal baru 12 tak boleh ambil. Tak boleh ambil tuan-tuan. Rupanya ambil juga. Masa Sayyidina Umar nak bertunggang serban itu, nampak kat bawah ketiak dia satu lagi tampal 13. Ni orang ni. Kalau ini kau datang kerajaan mana pun kau boleh kalah. Sebab apa? Dia datang bukan kerana keduniaan, dia datang kerana Allah. Sayyidina Umar yang ambil kunci itu. Sayyidina Umar ambil kunci, masuk waktu. Sayyidina Umar pun semayang tepi. Orang kata, Sayyidina Umar semayang dalam gereja lah. Aku takkan semayang dalam gereja. Nanti kalau aku semayang tu, semua akan semayang nanti. Dia buat kemah, semayang kat luar. Begitu orang yang betul-betul yang menjaga hubungan mereka dengan Allah. Perut mereka kosong kerana Allah, mata mereka direndahkan kerana Allah. Mereka tidak melihat satu benda melainkan kerana Allah saja. Mereka tidak akan pandang benda haram, mereka tak akan makan benda haram. Mereka rela mati daripada benda-benda haram. Benda halal pun kadang-kadang mereka sanggup mati. Kisah para sahabat kan, yang mana dalam peperangan Uhud, satu orang kata, dia kata dia dahaga kan, datang keluarga, datang abang dia dah bawa air, dia nak bagi minum air tu, air dia tengah haus, kata abang lagi bagi lawang ya, dia lagi haus pada aku punya. Abang dia pun lari bagi kat orang tadi baru nak minum, haus air. Orang nak minum, abang bagi lawang tadi tu. Dia sampai ke orang tadi minta air yang ketiga tu, orang tu mati. Dia patah balik, orang kedua mati. Patah balik adik dia mati. Mati dalam keadaan menunaikan hak saudara Islam. Isar. Maksudnya orang yang mengutamakan dalam perkara halal pada orang lain. Ini kalau perkara yang halal lagi, perkara yang haram lagi lah mereka takkan buat. Ini tuan-tuan kekuatan orang Islam dahulu. Mereka hidup tanpa ada tujuan keduniaan. Mereka tujuan kerana Allah. Mereka tawakal pada Allah. Satu Hasan Basri rahimahullah mengatakan, sahabat, para anak murid tanya, wahai Hasan Basri, bagaimana keadaan sahabat? Menangis Hasan Basri. Kata Hasan Basri, kata sahabat ni kalau ada sekarang ni, kamu semua akan mengatakan dunia orang gila. Dia orang gila pasal mereka tak ada masa nak urus kehidupan mereka. Kehidupan mereka Allah Rasul, Allah Rasul, tak ada. Dan bagaimana pula kami? Pada masa itu mereka akan mengatakan kamu bukan orang Islam. Kerana kehidupan dia tak sama. Kehidupan sahabat dengan kamu ni jauh langit bumi. Kehidupan mereka melebihkan mereka ni melebihkan Allah dan Rasul daripada diri mereka. Bagi kamu melebihkan diri kamu daripada Allah dan Rasul. Ini beza. Kalau sahabat di zaman Nabi kata khairul qurun qarni summa allazi yalunhum summa allazi yalunhum. Sesungguhnya sebaik-baik kurunlah kurun aku, dan kurun selepas aku, kurun selepas aku. Dan Nabi kata apa lagi? Fitnah yang mula-mula sampai kepada umatku selepas kematianku ialah apa? Kenyang. Apa kan? Kenyang. Maksudnya ialah nak begitu keduniaan. Mula memenuhi rongga-rongga orang pengikut umatku. Pendakian kita kepada Allah bukan
Bukan kita ni menjadi tunggangan nafsu untuk mendapatkan segala benda yang tak pasti. Kita angan-angan kita beruntuk mata, kadang-kadang besok ni orang sampai mesej tidurlah mana tu esok jadi kaya kan. Orang mesej tu, betul tak? Pasti memikirkan dunia. Kalau kita tidur mana tu besok tak bangun. Yang pastinya mati, tuan. Dunia ni benda tak pasti. Sebab suatu hari nanti nak ke tak nak kena tinggalkan juga. Yang pastilah kubur kita, mahsyar kita, mizan kita, sirat, soal jawab dengan Allah, syurga neraka dan sebagainya. Itulah yang kita usahakan, insya-Allah. InsyaAllah saya pun dapat maklumat tuan ada baca apa, ada doa selamat lah lepas isyak. InsyaAllah sebelum tutup majlis tuan ada soalan. Tak ada soalan dengar, insyaAllah. Mana tuan-tuan semua lagi andal bersama saya lah. InsyaAllah. Saya nak elan sikit tuan, insyaAllah. Ada, saya boleh dapat satu tempat madrasah untuk banat saya lah, pelajar-pelajar perempuan. Sekarang rumah yang ada sekarang ni 2 bilik. Jadi pelajar boleh, pada asalnya pelajar masuk 10 orang, tapi permintaan banyak, saya ambil 15 orang. Orang nak masuk juga. Tapi bila tengok 15 orang tu kesian lah, dekat ustazah dengan pelajar tu macam bersempit-sempit pula. Baru ni ada satu orang tunjuk satu rumah lah, rumah tu tapi saya terpaksa sewa 1,000 sebulan. Tapi tak ada masalah lah. Rumah tu ada 5 bilik air. Bila rumah tu besar betul, dia bagi harga dia sebulan sepatutnya dia bagi 1,000 lebih. Tapi pasal dia mengenangkan pelajar-pelajar madrasah, maka dia pun ambil kesempatan lah untuk dia potong sikit. Jadi dapatlah bayar sewa rumah. Jadi sewa rumah 1,000. Cuma sekarang tuan-tuan nak tengah cari dana untuk beli katil tambahan. Katil double decker tu, tilam, bantal dengan whiteboard lah. Sekarang whiteboard ada satu je. Besok pelajar dah ramai, dah kena pakai whiteboard lebih. InsyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan ada hasrat ataupun ada nak beri sumbangan untuk madrasah saya amat lalukan lah. Boleh bantu-bantu saya untuk madrasah saya ni madrasah perempuan yang dikelola oleh isteri saya lah. Tapi saya bantu dia belakang lah, macam cari dana sikit. Madrasah kat Negeri Sembilan ni madrasah lelaki dah terlalu banyak, boleh tak boleh sampai tak boleh kira lah kan. Madrasah orang perempuan tak ada. Padahal anak perempuan dah kita kena didik juga, pasal besok bila dia dah hafiz Quran, hafizah, ataupun dia mempelajari ilmu Islam, suami dia, kita pun tahu pernah jadi, kita pun suami berapa lama kita berada dalam rumah. Tapi kalau anak kita ataupun cucu kita belajar hafizah, besok dia kahwin, dapat anak-anak dia tu kan dididik dengan nilai-nilai Islam. Pasal ibu ni, wanita ni dengan pendidikan ni tak memang kuat kan. Sebab selalu kat rumah kita pun bini-bini kita lah didik anak kita. Kalau kita marah bini tu, kau tak ajar anak kau kan, nak bagi tu kuatnya bimbingan agama tu pada wanita. Jadi kalau anak-anak kita ataupun cucu kita belajar hafizah, belajar alimah, besok kan dia akan ajar zuriat dia menjadi orang soleh juga. Terpulang tuan-tuan, insyaAllah saya galakkanlah tuan-tuan untuk buat sedekah, untuk buat infak, wakaf dan sebagainya. Mudah-mudahan kebaikan daripada sumbangan tuan puan tu mengalat tahun sahabat akhirat tuan-tuan perempuan, insyaAllah. Kalau ada orang perempuan nak datang, nak ziarah, boleh datang. Begitu saya boleh buat rombongan. Orang lelaki tak boleh masuk lah, orang perempuan. Orang lelaki ni saya bawa pergi rantau. Orang rasa wallahu ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.